Baiklah, untuk memberikan kita pandangan yang lebih mendalam lagi tentang kem kebangsaan kita bersama dengan wartawan Nadia Arina, Izwan dan juga Fina yang memangnya banyak mengejar Coach Tan Cheng Ho sebelum dia berangkat ke Dubai. So, Dayang nak tanyakan actually dari pandangan reporter. Cheng Ho ni kita boleh katakan yang dia tidak mempunyai begitu banyak masa lah untuk bersama dengan pasukan kebangsaan ketika ini. So dalam aksi persahabatan nanti adakah dia akan terus menggunakan best 11 ataupun masih lagi akan bereksperimen? Mungkin anda berdua pernah meluangkan masa bersamanya untuk dapatkan sedikit idea ataupun gambaran, Fina? Okey, alright. Sebenarnya itulah satu-satunya eksperimen ataupun peluang untuk Tan Cheng Ho membuat ujian iaitu melibatkan aksi persahabatan dengan Bahrain dan juga Kuwait. Itu juga yang ditegaskan oleh Cheng Ho, kalau betul pemain-pemain nak berada dalam kesebelasan mereka, kat situlah tempat dia. Sebabnya 3 hari dekat Malaysia ni apa je yang dia boleh tengok. Apa yang dia nampak Apa je. Lepas tu sampai di Dubai 3 hari terus ada friendly match. Dan saya fikir kita sebenarnya masih dalam mood kesuntukan masa. Tetapi mau tak mau barisan pemain dan juga barisan kejurulatihan perlu gunakan apa saja kesempatan yang ada supaya peluang kita untuk mencipta kejutan mara ke Piala Asia bukan sekadar angan kosong. Izwan, ada nak tambah? Ya, saya Sebelum setuju. saya move to next Tapi saya rasa perlawanan berdepan dengan Kuwait ataupun Bahrain adalah gambaran kepada kesebelasan utama yang akan turun menentang UAE. Seperti mana kata Fina, kita semua mengetahui tak ada masa, jadi Cheng Ho saya rasa dia tak akan banyak eksperimen. Inilah kesebelasan terbaik dia dan itulah yang akan kita hadapi. Sebab Bahrain, saya rasa Bahrain dengan UAE kekuatan mereka hampir sama. UAE berdepan dengan Bahrain hujung November tahun lalu dimenangi oleh Bahrain dengan 3-1. Jadi saya rasa itu akan menjadi kayu pengukur sejauh mana kemampuan kita untuk mengekang pasukan UAE nanti. Bahrain lah jawapannya. Okey, untuk aksi kelayakan Piala Dunia ni, setiap departmen itu penting. Tetapi saya melihat berdepan dengan pasukan seperti UAE ni, bahagian pertahanan perlu lebih ampuh. Benteng itu perlu kukuh. Minggu lepas, 3 hari kita duk cerita pasal pertahanan Malaysia. Selepas Badak, Syarul Saad tak berada dalam pasukan, siapa yang akan digandingkan dengan Aidil Zafwan? Kita dah dapat jawapan ke, Fina? Okey, sebenarnya perbincangan ini berterusan sehingga semalam. Belum ada ya, betul. Ya. Belum ada keputusan. Tapi sebenarnya kalau diikutkan, Cheng Ho memiliki 3 nama yang mungkin akan dijadikan sebagai sandaran untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Syarul Saad, iaitu melibatkan Irfan Zakaria, Junior Estal dan juga Dominic Tan. Tetapi saya fikir atas kapasiti ataupun atas kelebihan pihak lawan, kita kena consider siapa yang akan diturunkan dan siapa yang akan diberikan peluang. Saya fikir jika pertemuan dengan UAE, pertahanan tengah kita perlu ataupun Cheng Ho perlu menitik beratkan sizing dan juga bentuk fizikal mereka supaya perkataan ampuh yang disebut oleh Akbar tu boleh jadi nyata lah. Sebenarnya perkara itu juga memainkan peranan. Saya fikir keampuhan, kelincahan ataupun semangat yang ada pada pemain-pemain pertahanan ini boleh dikatakan sama rata, tetapi mungkin dari segi perbezaan fizikal akan memainkan peranan yang lebih bergantung kepada pasukan yang bakal mereka temui. Alright, okey. Tapi kita move forward lah daripada cerita aksi persahabatan ni sebab kita nak lihat ataupun expect macam mana berdepan dengan UAE nanti. Kita tak pernah menang berdepan dengan UAE di laman mereka. Last kita beraksi berdepan UAE ketika itu di bawah kendalian Nurul Saleh, kita kalah teruk 10-0 2015 seperti yang dinyatakan di grafik ini 3 September 2015. Memang detik yang cukup gelap hitam. Memang kita sangat-sangat sedih ketika ini. So, Malaysia last jumpa dengan UAE pun dekat sini not bad. Tapi berdepan dengan mereka di sana nanti, Izwan, apa yang boleh kita expect? Adakah mereka masih akan terus not bad ataupun something different nanti? Saya rasa kita perlu realistik dengan kekuatan UAE. Saya rasa di antara pasukan dalam kumpulan ini, UAE lebih ada kelebihan. Yang pertama, bukan saja kerana mereka bermain di laman sendiri, tetapi mereka bermain banyak perlawanan walaupun dalam keadaan COVID-19. Preparation mereka mantap. 5 perlawanan mereka bermain, 2020 mereka masih bermain pada ketika kita tanpa sebarang perlawanan untuk di peringkat kebangsaan. Mereka
berdepan dengan pasukan-pasukan yang agak baik, Uzbek, Tajikistan, Bahrain, Iraq dan juga India. So 5 perlawanan ini, jadi persiapan mereka kalau nak lihat kepada apa yang berlaku lebih baik berbanding dengan apa yang kita ada. Tetapi itu tidak bermakna kita akan berikan laluan mudah. Jadi saya rasa secara realistiknya Malaysia, ya, kalau dah dapat 1 poin pun daripada perlawanan berdepan dengan UAE ini adalah satu petanda yang sangat-sangat baik untuk kita turun berdepan dengan Vietnam dan juga Thailand nanti. Sebab di situ peluang yang lebih cerah untuk kita mendapatkan kemenangan berdepan Vietnam dan juga Thailand. Jadi UAE kalau kita menang, of course, memang bonus. Lebih baik bonus, tapi satu mata kejutan adalah realistik. Surprise kalau kita Boleh tambah sikit? Boleh. Sebenarnya saya ada pendapat yang sedikit berbeza lah dengan Izwan. Ada betul je, tetapi kita juga harus ingat UAE ni bukan pandang kita lekeh. Kerana kita tahu persediaan yang mereka lakukan begitu besar dengan pertukaran beberapa orang jurulatih dan sekarang ni kembali kepada jurulatih asal, Marich, dan juga kehadiran pemain naturalisasi untuk memperkuatkan pasukan. Jadi dari segi kekuatan pasukan ataupun dari segi istilah senjata rahsia kedua pasukan, kita sebenarnya pun ada juga. Kita ada Lee Ridon, kita ada Lukman, kita ada Depola main lagi. So ini pemain-pemain yang tidak bersama dengan kita ketika aksi pertama tempoh hari. Dan saya fikir mereka juga mungkin tertanya bagaimana pemain ini, siapa mereka. Saya yakin mereka akan study. So maksudnya dekat sini mustahil ataupun sebabnya kemenangan tempoh hari, kemenangan tipis mereka tempoh hari juga adalah satu kejutan, kerana saya fikir time tu Malaysia mungkin diorang anggap lekeh. Tapi dengan apa yang berlaku pada ketika itu, saya fikir mereka akan lebih berhati-hati dan saya yakin ada perkara yang mereka akan highlight dalam pasukan kita supaya Cheng Ho datang surprise kan. Tapi sebab tu cakap Fina, sebab tu apabila apa yang berlangsung di Kuala Lumpur dalam perlawanan yang pertama, kali ini UAE tidak akan full force memandang Malaysia sebelah mata. Mereka tahu kemampuan kita. Ya, sebelum kita nak move on tu soalan yang terakhir, saya kalau boleh kalau kita ada grafik rekod pertemuan kita dengan Thailand dan juga Vietnam, sebab tadi Zuan sebut kita sebenarnya perlu ambil peluang untuk menang dan juga dengan Thailand dan juga Vietnam, tapi rekod ini menceritakan sebenarnya bagaimanakah kemampuan kita untuk berdepan pasukan Thailand. Thailand dah menang 4. Daripada 10 perlawanan, kita hanya menang 2. Kita nak tengok pula rekod kita dengan pasukan Vietnam. Ini dengan Vietnam. Kita daripada 9 perlawanan, kita hanya menang sekali. Vietnam menang 7. Jadi Fina ataupun Izwan, bagaimana kita nak mengatakan bahawa kalaulah rekod ini dijadikan perbandingan dengan keadaan pandemik dan sebagainya, kurang masa latihan and so on, boleh ke kita menang dengan pasukan Thailand dan juga Vietnam? Thailand, kemenangan yang dicatatkan oleh kita 4 perlawanan terakhir berdepan dengan Thailand kita tak pernah kalah. Kali terakhir kita tewas dengan Thailand adalah 2014. Jadi saya rasa 4 perlawanan terakhir saya melihat Malaysia ada harapan untuk, dan pertemuan terakhir pun kita menang. Walaupun ada berita baru ini bintang-bintang mereka ada 2-3 orang. Saya melihat Thailand juga untuk camp latihan bagi menghadapi saingan kali ini, mereka memanggil hampir 46 pemain. Ramai. Jadi dia pun agak kelang kabut juga sebenarnya. Jadi saya rasa antara Thailand, Vietnam dan juga Malaysia adalah peluang yang 50-50. Vietnam hanya sempat melakukan perlawanan persahabatan berdepan dengan Vietnam bawah 22 tahun. Sebanyak 2 perlawanan. Thailand tanpa sebarang perlawanan 20-20 seperti mana kita. Jadi saya rasa sama. Peluang kita sama dan bergantung kepada perlawanan hari itu, momentum hari itu, di mana moral pemain-pemain kita dan juga taktikal Tan Chee Ho, saya rasa kita akan tak mustahil untuk kita memiliki 6 mata daripada 2 perlawanan ini. Betul. Saya tambah sikit Boleh, sila. Silakan Fina. Kalau Fina minta tak bagi, saya rasa macam berdosa. Alright. Sebenarnya itu rekod-rekod tu adalah sejarah. Jangan takut dengan sejarah ataupun rekod-rekod yang telah berlaku lah. Kerana saya yakin apa yang Cheng Ho ada pada ketika ini adalah sesuatu yang berbeza. Walaupun
dari segi persediaan kita boleh katakan agak kurang, tetapi dari segi perbandingan dengan pasukan-pasukan lain seperti Thailand dan juga Vietnam, kita hampir sama. Saya gembira dengan berita terbaru yang kita dengar dengan daripada pasukan Thailand di mana ketiadaan mereka bakal beraksi dengan ketiadaan pemain-pemain utama kerana masalah Terasil tak ada. Terasil Dangda. So itu adalah satu perkembangan yang cukup baik untuk kita. Dan saya fikir ini adalah sesuatu peluang yang perlu digunakan sebaiknya lah oleh pasukan Malaysia kerana kita tahu kita tidak mahu kehilangan mata. Tak kisahlah jumpa UAE ke, jumpa Thailand, Vietnam, kita tak nak pulang dengan kosong. Okey. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Apa pun sebenarnya debaran sudah kita rasai apabila pemain-pemain kini masih dalam penerbangan ke dah sampai? Dah sampai dah tadi. Okey, Whatever baik. is in Cheng Ho, we trust lah you guys kan. Tan Cheng Ho, do your magic. Okey, baik. Apa pun terima kasih kepada Fina Nasrom dan juga Izzuan Muhammad Noor. Tapi kita terima kasih untuk Segmen ni je, cerita ni je. kita ada lagi cerita yang lebih lain. menarik. Stay, Kita Fina, bawakan stay. kepada dua wartawan kita ini. Ceritanya apa lagi dah kecoh sana sini. Sikit. Cerita ni sangat-sangat hot Perak sebab FC bakal diambil oleh someone yang sangat-sangat famous. Insta iaitu, famous ke? Bukan Insta famous. Dia Bukan. memang selebriti. Memang Okey, businesswoman celebrity. yang selebriti. Macam mana? Macam mana? Putih. So itulah dia apa yang bakal kami bawakan kepada anda nanti. Adakah benar Datuk Sri Vida akan mengambil alih Perak FC? Yes, dan saya pun ada syarat-syarat saya. Tapi syarat saya tu saya kena berbincang dulu dengan saya punya tim. Kerana bukan saya nak menjadikan syarat saya itu sebagai beban. Tapi sebab pengalaman saya yang lepas, contohnya lah, saya banyak, contohnya pengalaman saya lepas kan, saya tidak dapat kerjasama daripada pemain-pemain untuk promotkan produk saya. Kalau nak promote pula pun, kena bayar lagi. So banyak kali tubik duit kat situ. So saya kena ambil kira juga benda-benda ni. Sebab apa? Saya bukan siapa-siapa, saya bukan menteri, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya adalah usahawan yang menggunakan platform sukan khususnya bola sepak ini untuk ketengahkan produk saya. Faham, Moga? Ya. Cantiklah nanti pemain-pemain Perak FC. Yes, Muka cantik, putih berseri. putih berseri, glowing gitu. Tapi tak apa, kita akan bincangkan. Jangan risau, warna jersey mungkin tak pink kot. Bukan warna pink kot. Why not? Macam saya sekarang pakai baju pink. Okey, tak apa. Kita akan bincang lebih lanjut tentang pengambil alihan ini jadi ke tak Take over. jadi. Ya, okey.